Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan apa khabar semua? Video kali ini saya nak kongsikan dengan anda tentang satu chart Inari yang telah melakukan breakout semalam, petang semalam. Saya akan buat video ini secara berasingan, video peringkat awal iaitu sebelum ia terjadi, sebab ramai orang buat video yang dah berlaku. So sedaplah kita komen kan. So video ni saya nak buat dua bahagian, sebelum berlaku dan juga selepas berlaku. Dan saya bukanlah peramal, tapi saya nak buktikan bahawa chart pattern ataupun technical analysis ini works. Okey. Sekarang ni waktu pukul 7.30 pagi. So market buka pukul 9. Okey. So saya dalam perjalanan dalam proses nak pergi kerja. So anak-anak semua masih lagi tidur. Okay. Alright. So saya nak tunjuk pada anda chart Inari okay, yang telah melakukan breakout pada petang semalam. Okay. Kalau orang yang tak belajar, kalau bukan orang tak belajar, maksudnya orang yang tak menjiwai sesuatu chart itu, mungkin dia tak nampak apa yang kita nampak. Okey. So Inari semalam, kalau kita tengok dekat sini kan, nampak biasa je kan. Setengah-setengah orang mungkin dia rasa biasa je. Okey, tak ada apa yang menarik pun. Okey, kalau ada menarik pun mungkin adalah breakout dekat sini kan. Breakout dekat sini. Tapi kalau orang belajar chart pattern, tuan-tuan, ini suatu perkara yang sangat-sangat mengujakan. Okey? Sangat-sangat mengujakan. Kenapa saya cakap sangat mengujakan? InsyaAllah kita akan jawab persoalan ini petang nanti, insyaAllah. Itu pun kalau jadilah. Okey? Tapi saya sangat yakin dan percaya, insyaAllah, dengan izin Allah, Inari berkemungkinan pada hari ini dia akan membuat satu candle. Dia akan membuat kenaikan. Okey. Alright. Kenaikan dan tak mustahil kalau dia membuat gap up. Okey, so ini adalah prediction saya lah, lebih kurang macam itulah. Okey. Dan dia berkemungkinan kecil saja untuk dia membuat candle warna merah hari ini. Ada kemungkinan, tapi bagi saya insya-Allah Inari akan terus terbang dan terbang jauh, insya-Allah. Okey. So petang ni saya balik kerja, insya-Allah saya akan sambung video ini, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. A few moments later. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. So sekarang ni pukul 5.04 petang. Saya baru saja balik daripada kerja, alhamdulillah. So kita tengok apa yang berlaku kepada Inari, okey, pada hari ini. Okey, pada hari ini, insya-Allah. Jadi pagi tadi bila saya rekod video sebelum berlaku apa yang berlaku pada hari ini, okey, terhadap Inari, waktu itu kita tak tahu sama ada prediction ataupun projection yang saya buat itu menjadi ataupun tidak. Kebanyakan orang bila dia buat video ataupun dia buat training dan sebagainya, dia tengok chart yang dah berlaku dah. So bolehlah kita hurai berdasarkan chart yang telah berlaku kan. Tapi apa yang saya buat pada kali ini adalah saya cuba untuk predict apa yang berlaku kepada Inari, okey, sebelum benda itu berlaku. Okey. So kalau anda tengok pada pagi tadi, okey, pada pagi tadi ini yang chart yang kita dapat lihat kepada Inari. Okey. So semalam dia melakukan breakout yang kita letakkan, kita punya level kita adalah inilah, ataupun lebih tinggi sikit di sini. Okey, so ini yang berlaku semalam, okey, dan dia ditutup pada harga RM2.75. So pagi tadi saya predict dia akan membuat gap up, okey, sebelum pukul 9 pagi, ataupun video tadi buat dalam pukul 7 kan.
7 ataupun 7.5 tadi. Sebelum saya pergi kerja kan. Jadi saya predict akan berlaku gap up. Tetapi tidak berlaku gap up. So apa yang berlaku tadi, dia buka di bawah sedikit lah. Okey, di bawah harga yang tutup semalam. Okey, tutup semalam dengan harga RM2.75. So tadi dia buka dengan RM2.74. Jadi sebenarnya dia tidaklah orang kata sesuatu yang mengejutkan saya. Dia buka dengan tidak gap up. Okey, reasonnya kerana pada waktu semalam volume yang menyebabkan breakout itu tidaklah tinggi. Okey, itu sebabnya pertama. Yang kedua, mungkin ada pelabur yang masih lagi tidak percaya yang ini adalah breakout. Okey, disebabkan oleh kalau anda perhatikan di sini kan, ini level breakoutnya dan ada yang ni dipanggil tonceng ataupun shadow. Okey, yang wujud sebelum ini menjadikan mungkin ada perasaan takut di kalangan pelabur untuk masuk ke kaunter Inari pada waktu pagi. That's why dia buka di bawah sedikit harga yang tutup pada hari sebelumnya. Saya punya prediction tadi saya gap up dan juga dia akan naik setinggi ini saya rasa. Tapi dia tidak berlaku lah. Tetapi poinnya adalah macam mana saya boleh predict, macam mana saya boleh bukan predict lah, maksudnya macam mana kita boleh mempunyai sedikit keyakinan bahawa Inari akan membuat kenaikan pada hari ini. Okey. Yang ni kalau kita tak belajar mungkin kita tak tahu. Tetapi inilah rahsia yang saya nak kongsikan anda sekalian. Bahawa sebab ada di kalangan kita yang belajar ilmu saham ini, sekerat jalan dia rasa saham ini tak ada harapan. Sebab kebanyakan orang yang melabur dalam saham ini membuat kerugian. Sekali lagi saya ulang, ramai orang yang membuat pelaburan dalam saham sebenarnya dia membuat kerugian. Dan sedikit sahaja orang yang membuat keuntungan. Dan orang yang membuat keuntungan itu adalah orang yang betul-betul memahami dan orang yang boleh baca apa yang berlaku di sebalik chart. Dan fokus kita adalah macam mana kita nak cuba memahami, cuba merangkumkan pemikiran ataupun psikologi yang ada pada kebanyakan orang. Bila dia tengok chart ni, apa perasaan dia? Adakah perasaan dia nak beli, nak jual dan sebagainya. Jadi semakin kita memahami psikologi di sebalik chart itu, semakin tinggi kita punya potensi untuk mendapatkan keuntungan daripada pelaburan saham ini. Baik. Kenapa saya sangat berkeyakinan yang Inari akan membuat satu kenaikan pada hari ini. Walaupun pada pagi tadi kalau sesiapa yang mungkin tidak mempunyai asas yang kuat mungkin rasa takut kerana Inari dia buka dia bukan buka pada harga tutup semalam tapi harga yang lebih rendah daripada tutup semalam. Satu hal. Dan kalau kita tengok ni adalah daily chart. Kalau kita buka kalau kita buka kalau kita buka kalau kita buka chart, ini tick chart daripada platform M+ lah. Jadi pada waktu pagi tadi dia buka dalam bawah daripada harga tutup semalam dan dia membuat ke penurunan pula bukan sikit sampai RM2.7. So RM2.7. Saya tak saya tak pasti di mana saya tersilap untuk tak tukar slide. Jadi baik. Sekejap saya buat window capture. Window capture 3. Alright. So, ini adalah chart Inari pada waktu pagi tadi. Kalau kita perhatikan, dia buka di bawah daripada harga tutup semalam, iaitu RM2.75.
dia buka di bawah, dia naik sekejap sentuh RM2.75 dan dia membuat penurunan, dan demi penurunan. Kalau orang tak belajar, kalau orang tak tahu psikologi di sebalik chart ini, dia akan panik ni. Dan dia akan mungkin akan jual. Sebab apa jual? Sebabnya tuan-tuan, okey, sebabnya adalah kalau kita perhatikan ini adalah line resistance yang mana bila breakout dia akan jadi line support. So pagi tadi dia turun melepasi ataupun dia bocor support baru yang sepatutnya line yang sepatutnya menjadi support baru. So kemungkinan ada ramai yang menjual di sini, yang panik dan terus jual lah sebab takut tak menjadi breakout ini, fail breakout. Tetapi saya quite confident kenapa dia boleh naik kembali, kerana ini adalah pattern yang dia buat. Okey, kalau kita belajar chart pattern, ini adalah pattern rectangle. Okey, ini mungkin ilmu yang lebih mendalam sikit lah. Jadi ini adalah pattern rectangle. Okey, ini memerlukan seni sikit lah. Okey, ini adalah pattern rectangle yang mana kalau anda belajar, ini kalau nak belajar detail anda perlu ada kelas khusus lah. Saya pun tak buat kelas. Jadi ini adalah pattern rectangle. Dan untuk pengetahuan anda, pattern rectangle adalah salah satu pattern continuation pattern. Okay? So sebelum ni uptrend, dia membuat continuation pattern dan dia akan, bila pecah saja continuation pattern, dia akan terus meneruskan kenaikan. Okay? Dan yang paling penting adalah rectangle pattern ini adalah pattern yang paling berpotensi untuk meneruskan kenaikan. Okay? Berbanding dengan pattern triangle, panel dan sebagainya. Berdasarkan apa yang disebut oleh Thomas N. Bulkowski dalam buku dia Encyclopedia of Chart Pattern. Okey, kalau saya boleh tunjukkan kepada anda, sekejap. Kalau saya boleh tunjukkan kepada anda buku ni. Okey, dia sebut di sini. Okey, yang paling atas sekali adalah rectangle. Rectangle. So, continuation pattern, rectangle ini adalah pattern yang sangat powerful. Okey, sangat powerful. Baik, jom kita bincang. Kenapa pattern rectangle ini sangat powerful? Tak ramai orang bincang di luar sana. Okey. Saya yakin dan percaya tak ramai orang bincang tentang perkara ini. Mungkin anda baca buku, mungkin tahulah. Okey. Dan insyaAllah kita akan cuba bincangkan. Baik. Kalau kita bayangkan, ni saya dah sebut banyak kali dah. Okey. Tapi ni kita khusus kepada pattern rectangle. Kenapa dia sangat powerful? Daripada turun ke bawah ni kan, daripada bawah dia naik. Okey, katakanlah kita beli dekat area sini. Kita beli area sini. Ataupun siapa-siapa yang beli dekat area bawah ni lah kan. Bila sampai ke level ni, okey, dia tak jual contohnya. Dia tak jual. So apa berlaku? Harga turun. Okey, harga turun. Sorry. Sekali lagi saya tak turn ya. Sorry. Okey, ini adalah pattern rectangle. Okey, sorry. So daripada bawah, dia membentuk pattern rectangle. Okey. Bayangkan kita ataupun orang yang membeli di bawah ni, bila sampai ke level ni, okey, seolah-olah chart bercakap dengan kita. Okey, sekarang ni harga RM2.71. Nak jual ke tak jual? Okey, kita kata tak nak jual lah sebabnya kita nak tunggu lama lagi, nak profit lagi tinggi kan. So apa yang berlaku? Chart buat penurunan. Okey. Bila turun dan yang membuat sekali lagi dia naik sekali lagi. Sekali lagi dia offer kat kita. Okey. Chart, seolah-olah chart ni bercakap dengan kita lah. Sekarang ni harga RM2.71. Okey, sebelum ini I dah offer dah kat you, tapi you tak nak. Ni second time I offer kat you. Kita pun kata tak nak lah. Tapi dalam ramai-ramai orang dekat bawah ni, mesti ada yang terpengaruh. Okey? Sebab apa? Sebab ada sejarah dah sebelum ni. Tak sampai RM2.71 pun dah, orang kata dah turun balik dah harga. So, mungkin adalah, mungkin 10%, 20% yang mengalah dan terus melepaskan pegangan dia.
Tapi kita masih lagi kuat semangat tak jual lagi. Okey. So apa yang berlaku? Chart sekali lagi membuat penurunan. So bila turun portfolio, bila kita tengok portfolio, alah daripada untung contohnya untung 10% sekarang ni jadi 5%. Alah tak bestnya kan. Alangkah ruginya kalau alangkah untungnya kalau kita jual waktu harga RM2.71. Okey. Tapi kita masih lagi kuat iman kita nak pegang lagi kaunter ni. Sekali lagi turun, dan bila turun tu tension lah kan. Naik balik di offer sekali, seolah-olah chart ni bercakap dengan kita. Nak jual ke tak nak jual? Okey. So kita sekali lagi dah 2 kali dah sebelum ni. Okey. Nak jual ke tak? Nak jual ke tak kan? Jadi bila sampai level ni, kuat iman lagi kita. Kita tak jual, okey. Tiba-tiba harga esok harinya jatuh. So jatuh. Yang ni ni breakout, okey, dia fail breakout. Hari berikutnya jatuh dan 2-3 hari selepas itu jatuh dengan begitu dahsyat ni. Tersentak dalam diri kita Okey. Waktu tu bila tengok portfolio mungkin ramai dah. Kalau sebelum ni 10% saja mungkin dah 50-60% dah. Okey, yang rasa tersentak tu kan. Okey. So hari berikutnya dia naik lagi. Dia naik lagi dan dia offer lagi harga. Okey. Ini kali keempat ni. You nak jual ke tak? You nak jual ke tak? Okey, seolah-olah chart bercakap dengan kita lah kan. Okey. Jadi kita pun nak jual, tapi Inari ni bagus, FA dia bagus kan. Kalau jual sekarang ni takut lepas ni breakout rugi dah kita kan. Tak apalah, tak nak jual lah. Tak nak jual tuan-tuan 2-3 hari selepas tu turun lagi. Sentuh dia punya level yang sama dengan sebelum ni. Bahkan buka di bawah lagi yang candle apa ni doji ni kan. Seolah-olah macam doji lah. Okey. Dan alhamdulillah dia buat reversal. Okey. Then this time sekali lagi dia offer. Kalau sebelum ni mungkin 10%, 20% saja, 50%. Sekarang ni agak-agak berapa persen lagi yang kuat iman ni. Dah berapa kali dah ni jatuh kan. Jadi kali ni lagilah ramai orang melepaskan pegangan dia. So apa yang berlaku tuan-tuan Apa yang berlaku pada 29 Disember, okey, almost everyone yang ada intention nak jual itu dah jual habis lah. Okey, yang tak kuat iman lah kan, dah habis jual dah. That's why dia membentuk candle Marubozu ni. Solid. Ada sikit lah shadow dia. Tapi dia punya tutup dia dengan harga yang sangat bergaya, iaitu dengan harga RM2.75. Okey. So ini adalah breakout. Benda ni kalau bagi orang yang tak belajar, dia rasa apa benda ni tak ada signifikan sangat pun. Kan? Dia tak ada signifikan. Sama je dengan lain-lain kan. Tak ada signifikan pun yang ni, candle ni. Subhanallah tuan-tuan, kalau kita belajar, kita tahu apa yang berlaku di sebalik chart. Chart itu seolah-olah bercakap dengan kita. Okey? Nilai sedikit ni saja yang coek itu je. Bagi orang lain mungkin tak ada nilai, tapi bagi orang kita yang belajar sangat bernilai. That's why petang semalam saya sangat seronok bila Inari membuat breakout. Sebab dia ada sebab lagi tu. Sebab apa saya tak jual lagi hari ni? Sebab saya nampak potensi yang lagi jauh. Okey, yang tu kita akan cover dalam video-video seterusnya lah, insya-Allah. Dalam video ni saya pun nak ke rumah mak saya. Jadi kesimpulannya pada petang ni kita belajar tentang apa ni, kita belajar tentang continuation pattern. Salah satu continuation pattern iaitu rectangle, yang mana pattern rectangle ini adalah pattern yang paling powerful di kalangan banyak continuation pattern yang lain. Okey. Dan bila kita tahu benda ni, insya-Allah kita lagi confident untuk trade dalam pasaran saham. Dalam pasaran saham, insya-Allah. Jadi kenapa saya kata saya nak pegang counter Inari ni lebih lama? Okey, apa prediction saya, ke mana arah tujunya? InsyaAllah kita akan bincangkan dalam video-video seterusnya. Cuma saya minta rakan-rakan, sahabat-sahabat yang mengikuti video YouTube channel ini, supaya paling kurang pun tekanlah button like ataupun share lah
video ini. Sebab kalau anda rasa bermanfaat tapi tak share kepada orang lain, saya tak tahu sama ada saya buat video ni bermanfaat ataupun tidak. Ataupun orang rasa macam tak penting pun kan. Rasa macam yalah, sebab benda tak bayar kan. Sedangkan ilmu yang kita kongsikan ni sangat-sangat mahal sebab saya dah habiskan belasan ribu bahkan puluhan ribu termasuk yuran-yuran kebodohan kan dalam pasaran saham ini sebelum kita boleh betul-betul garapkan ilmu ini untuk kita manfaatkan dalam pelaburan kita. So saya sebenarnya nak bincang panjang lagi tapi disebabkan oleh masa pun tak sempat. Wife saya sedang tunggu dekat luar sana untuk balik ke kampung. Terima kasih kepada perhatian anda semua. InsyaAllah siapa-siapa yang masuk kaunter Inari ini boleh pegang, kerana saya punya harapan lah, prediction saya jauh lagi Inari boleh pergi. Cuma sebelum saya tinggalkan takut saya sampaikan mesej yang salah. In case lah saya punya cut loss saya adalah pada line inilah. Sebab line ini bagi saya sangat strong. Kalau dia patah line ini, kena keluar lah. Okay? Dan dia tutup di bawah daripada line 271 ini. Okay? RM2.71 ini. Tapi kalau dia berada di atas line RM2.71 dan juga di bawah MA50, pegang saja counter ini, insyaAllah. Dengan fundamental yang strong, dengan technical analysis pun sangat cantik, insyaAllah dia akan boleh pergi jauh. Wallahualam. Ini bukan buy call. Ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja. Tak ada buy call. Okay? Kalau anda beli, itu adalah tanggungjawab anda sendirilah untuk menguruskan keuangan anda sendiri. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.